Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua anak murid cikgu? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan pembelajaran di rumah ya. Bersama sekali lagi dengan cikgu dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 4 bab 7 graf gerakan. Saya ialah Cikgu Rohaizam bin Hussein daripada SMK Hangkasturi. Pada sesi kali ini, standard pelajaran kita ialah 7.1.2 iaitu mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Cikgu harap anak murid semua dapat mengeluarkan buku teks matematik tingkatan 4 bersama dengan anda kerana bahan yang akan cikgu kongsikan adalah berdasarkan buku teks tersebut. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkaitan tajuk ini, sukacita untuk cikgu mengingatkan kembali pengetahuan sedia ada murid yang sepatutnya telah kamu kuasai. Pertama, segitiga jarak, laju dan masa. Melalui segitiga ini, untuk mengira jarak, formulanya ialah laju didarabkan dengan masa. Kedua, formula ini juga membantu kita untuk mengira laju, di mana formulanya ialah jarak bahagi masa. Dan satu lagi, kita juga boleh mengira masa dengan rumus jarak dibahagikan laju. Pengetahuan sedia ada yang sepatutnya kamu kuasai ialah bagaimana untuk mengira kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus AB boleh dikira dengan rumus jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Seterusnya, mari kita perhatikan rajah 1. Rajah 1 menunjukkan suatu gerakan dari O ke C melalui A dan B sejauh S meter dalam tempoh T saat. Jika kita imbas kembali kepada situasi 2 yang pernah cikgu beri sebelum ini, zamir yang berada di Masjid Tanah boleh digambarkan berada pada kedudukan O dan C pula menunjukkan kedudukan Masjid Selat di Bandar Hilir. Dari Masjid Tanah, zamir mungkin terus ke Sungai Udang di A dan berhenti untuk beberapa ketika sehingga T2 sebelum meneruskan perjalanannya ke C iaitu di Masjid Selat. Sekarang, mari kita sama-sama tafsirkan garis OA. Garis OA mewakili kecerunan yang bernilai positif. Kecerunan tersebut mewakili nilai kelajuan bagi gerakan. Garis OA mewakili gerakan dengan jarak sejauh S1 meter dan tempoh masa T1 saat. Seterusnya, garis AB mewakili kecerunan sifar. Tiada perubahan jarak berlaku, gerakan adalah pegun dan tempoh masa pegun adalah selama T2 tolak T1 saat. Seterusnya, kita saksikan garis BC. Kecerunan BC mewakili kecerunan positif, iaitu kecerunan tersebut mewakili nilai kelajuan gerakan. Garis BC mewakili gerakan dengan jarak sejauh S tolak S1 meter dan dalam tempoh masa T tolak T2 saat. Gerakan keseluruhan dari O ke C menunjukkan perjalanan dari O ke C melalui jarak sejauh S meter dan dalam tempoh masa T saat. Sekarang kita akan mentafsirkan rajah 2 ini. Rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Jika kita kaitkan dengan situasi 2, iaitu pergerakan zamir dari rumahnya di Masjid Tanah ke Masjid Selat, maka graf ini menggambarkan O merupakan jarak kedudukan asal zamir dan dia terus ke P iaitu ke Masjid Selat dan berhenti untuk beberapa ketika berjumpa dengan kawannya
dan garis QR menunjukkan arah dia berpatah balik dari Masjid Selat ke rumahnya di Masjid Tanah. Sekarang kita kaji semula garis OP. OP menunjukkan kecerunan yang bernilai positif. Kecerunan tersebut mewakili nilai kelajuan gerakan. Dan garis OP mewakili gerakan dengan jarak sejauh S meter dan tempoh masa T1 saat. Garis PQ pula menunjukkan kecerunan adalah sifar, iaitu tiada perubahan jarak berlaku dan gerakan adalah pegun. Tempoh masa pegun ini adalah selama T2 tolak T1 saat. Seterusnya adalah gerakan garis QR. Kecerunan QR adalah bernilai negatif. Kecerunan negatif ini menunjukkan bahawa objek bergerak kembali ke tempat asal atau bergerak pada arah yang bertentangan. Garis QR mewakili gerakan dengan jarak S meter dan tempoh masa T tolak T2 saat. Secara keseluruhannya, gerakan dari O ke C menunjukkan perjalanan dari O ke R melalui jarak sejauh 2S meter dan tempoh masa T saat. Secara rumusannya, apabila kita ingin mentafsir dan menghuraikan sesuatu gerakan, kita perlulah libatkan beberapa perkara berikut. Pertama, jarak. Kedua, masa gerakan yang diambil. Ketiga, laju gerakan tersebut. Dan keempat, tempoh masa pegun jika ianya terdapat pada graf tersebut. Sekarang, mari sama-sama kita bincangkan contoh 4. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks anda, muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC pula ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Menggunakan rumus segitiga ini, laju boleh dikira dengan menggunakan rumus jarak dibahagikan dengan masa. Jadi, kita boleh mengira laju kereta terlebih dahulu, iaitu jarak kereta yang telah dilalui ialah sejauh 150 km dibahagikan dengan masa yang diambil selama 2 jam. Maka, laju kereta tersebut ialah 75 km per jam. Manakala bagi bas persiaran tersebut, jarak yang telah dilalui ialah 0 tolak 150 km dan masa yang diambil adalah selama 3 jam. Jadi, laju bagi gerakan bas tersebut ialah negatif 50 km per jam. Tanda negatif ini menunjukkan arah gerakan bas adalah bertentangan dengan arah gerakan kereta. Dari segi magnitudnya, laju bas ialah 50 km per jam. Maka, bolehlah kita mengira beza laju kedua-dua kenderaan tersebut, iaitu 75 tolak 50 bersamaan 25 km per jam. Seterusnya, mari kita bincangkan contoh 5. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks anda, muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Soalan A, tentukan, pertama, tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun.
Tempoh masa dalam keadaan pegun merujuk kepada jam yang kedua hingga jam yang ketiga. Jadi, tempoh masa yang diambil adalah selama 1 jam. Soalan A2, tentukan laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Merujuk kepada graf jarak melawan masa, sejam yang pertama digambarkan oleh garis yang berwarna hijau. Tetapi kita tiada maklumat berkaitan jarak yang sepadan untuk tempoh 1 jam yang pertama tersebut. Maka, kita bolehlah meneruskan garis hijau tersebut untuk 2 jam yang pertama. Kerana kecerunan pada satu garis lurus adalah sama. Maka di sini, menggunakan segitiga ini, kita boleh mengira laju dengan menggunakan rumus jarak dibahagikan dengan masa. Jarak untuk 2 jam yang pertama tersebut ialah sejauh 150 km dan masa selama 2 jam. Maka, lajunya ialah 75 km per jam. Soalan B, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. 90 minit yang terakhir digambarkan oleh garis yang berwarna merah tersebut, iaitu dari jam ketiga hingga jam yang ke-4.5. Untuk menghuraikan gerakan, kita bolehlah libatkan nilai laju, jarak dan masa. Untuk mengira laju, formulanya ialah jarak dibahagikan masa. Jarak bagi 90 minit yang terakhir tersebut adalah 270 tolak 150 dan masanya selama 1.5 jam. Jadi, nilainya ialah 80 km per jam. Untuk menghuraikan gerakan tersebut, murid-murid bolehlah tulis seperti ini. Kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Sekarang, mari kita bincangkan contoh 6. Contoh ini juga terdapat pada buku teks anda, muka surat 189. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Soalan A, tentukan 1. Jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Berdasarkan graf jarak masa yang diberi, didapati jarak dari rumah Sahana ke pejabat pos ialah sejauh 2 km. Ini bermaksud jarak balik dari pejabat pos ke rumah Sahana juga adalah 2 km. Maka, jumlah jarak ialah 4 km. Soalan A2, hitung nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Maklumat di sini telah diberi nilai kelajuan ialah 8 km per jam. Dan kita tahu bahawa jarak dari rumah ke pejabat pos ialah 2 km. Maka menggunakan segitiga ini, kita boleh mengira nilai masa menggunakan rumus jarak bahagi laju. Masa yang diambil ialah 2 km bahagi 8 km per jam, iaitu bersamaan 0.25 jam. Kita perlu menukar unit ini kepada minit dengan mendarabnya kepada 60, iaitu bersamaan 15 minit. Maka, nilai T ialah 0920 tambah 0015 jam, iaitu bersamaan 0935 jam. Soalan B. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya.
Garis berwarna hijau menunjukkan pergerakan kembali dari pejabat pos ke rumah sahana. Untuk menghuraikan sesuatu gerakan, kita boleh libatkan beberapa nilai seperti jarak, masa dan laju. Daripada graf ini, kita tahu bahawa jarak dari pejabat pos ke rumah sahana ialah sejauh 2 km dan masa yang diambil adalah selama 20 minit, iaitu dari 9.50 sehingga 10.10. Maka, bolehlah kita mengira laju kerana ada maklumat jarak dan masa. Laju pergerakan dari pejabat pos ke rumah sahana ialah 0.2 km dibahagikan dengan 20/60 jam, iaitu bersamaan negatif 6 km per jam. Okey, tanda negatif menunjukkan arah yang bertentangan. Dari segi magnitudnya, nilai laju ialah 6 km per jam. Maka, untuk menghuraikan gerakan ini, murid-murid bolehlah menggunakan contoh seperti berikut. Sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh masa 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Seterusnya, kita akan bincangkan contoh 7, juga terdapat pada buku teks anda muka surat 189. Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Soalan A, hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Soalan ini menghendaki kita mengira laju purata. Kebiasaannya, kelajuan bagi sesuatu gerakan adalah berubah-ubah sepanjang sesuatu perjalanan. Maka, konsep laju purata boleh digunakan untuk mengira pergerakan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar, iaitu laju purata sama dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak adalah sejauh 80 km dan jumlah masa yang diambil adalah selama 1.5 jam. Maka, laju puratanya ialah 53 1/3 km per jam. Soalan B, jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar dalam kilometer. Baik, maklumat yang diberi di sini ialah kadar perubahan jarak, iaitu mewakili laju dari Segamat ke Tangkak. Maka, garis merah tersebut menunjukkan gerakan dari Segamat ke Tangkak. Di sini kita tahu masa yang diambil untuk bergerak dari Segamat ke Tangkak adalah selama 1 jam dan jaraknya selama S kilometer. Maka, berdasarkan segitiga ini, kita boleh kira dulu jarak dari Segamat ke Tangkak, iaitu bersamaan 50 km per jam didarabkan dengan 1 jam, iaitu 50 km. Maka nilai S pada graf jarak masa tersebut mewakili nilai 50. Seterusnya, barulah kita dapat mengira jarak antara Tangkak dengan Muar, iaitu 80 km tolak 50. Jawapannya ialah 30 km. Soalan C, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Huraian gerakan, suka cikgu ingatkan sekali lagi, bolehlah melibatkan nilai jarak, masa dan laju. Bagi gerakan Segamat ke Muar, bolehlah gunakan contoh yang diberi ini. Kereta bergerak sejauh 80 km
dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 53 1/3 km per jam. Sebagai rumusannya, suka untuk cikgu kongsikan beberapa tips yang ada juga pada buku teks anda. Tips yang pertama, nilai kilometer per jam boleh juga ditulis sebagai kilometer/jam. Tips yang kedua ialah kecerunan positif dan kecerunan negatif pada graf jarak masa menunjukkan arah gerakan yang bertentangan. Nampaknya kita telah membincangkan keempat-empat contoh yang terdapat dalam buku teks matematik tingkatan 4 tersebut. Untuk menguji pemahaman dan mengukuhkan pengetahuan anda tentang konsep yang telah dipelajari, murid semua bolehlah mencuba latihan selanjutnya daripada buku teks muka surat 190, praktis kendiri 7.1b, soalan 1 hingga 4. Selamat menjawab.